Assalamualaikum dan selamat kembali semua kawan-kawan ke FTV. Hari ni kita nak tengok Civic generasi ke-11 Di Honda Civic ni adalah satu produk yang sangat penting untuk Honda. Dia berjaya bertahan selama setengah abad, lebih 50 tahun. Jadi sekarang mereka telah masuk ke generasi ke-11. Dan daripada generasi ke-10 kita melihat ini satu anjakan dari reka bentuk ranggi ke gaya yang lebih tenang dan anggun. Ini sudah tentu akan membagi pendapat lah antara fanboys Honda. Sebab dia memang sangat gemarkan reka bentuk generasi ke-10 yang ranggi itu. Sebenarnya kalau bukan peminat Honda, ada juga ramai yang merasakan reka bentuk generasi Civic ke-10 mungkin terlalu ekstrim dan terlalu berjiwa muda. Secara peribadi, saya sendiri berasa generasi 10 adalah satu model yang sangat penting kerana ia benar-benar memberi identiti kepada reka bentuk Honda. Sebenarnya kesemua model Honda yang sewaktu dengan Civic generasi ke-10 memaparkan gaya keluarga yang agak mudah dikenali sebagai Honda. Kalau kita nak buat perbandingan, ini macam BMW masa Chris Bangle, ingat tak? Reka bentuk yang keluar pada masa itu sangat unik dan menjadi pencetus minat terhadap jenama tersebut, sama ada positif ataupun negatif. Banyak perbincangan di jana. Dan akhirnya ia berjaya meningkatkan penguasaan pasaran BMW. Sama macam Honda sekarang lah, walaupun mereka bentuk Chris Bangle sangat berpengaruh, ianya boleh dikatakan terlalu ranggi dan ini telah membuat BMW rasa risau dan mula berganjak ke arah reka bentuk tradisional semula. Sekarang kita tengok kombinasi antara zaman Bangle dan tradisional modern menghasilkan satu lenggok gaya yang sangat BMW. Biasalah bila bab reka bentuk ni semua orang akan ada pendapat kan. Dan bila sesebuah syarikat bergerak ke arah baru, pendapat awam dan peminat akan berpecah sedikit lah sebelum mereka akan membentuk semula. Secara asasnya lah, pada saya reka bentuk baru ni lebih kemas dan moden dan tidak menggunakan perincian yang terlebih ranggi sehingga menjolok mata. Kali ini setiap sudut pandangan dikemas rapi supaya tidak kelihatan kekok ataupun janggal. Secara keseluruhan, kalau kita tengok dari sudut profil garisan bumbung, masih kelihatan seperti Civic sebelum ini dengan gaya yang hampir-hampir coupe ataupun hampir fastback. Cuma moncong tak terlalu tirus dan ekornya tak terlalu tinggi. Hasilnya ialah garisan pinggang yang lebih rendah dan mendatar serta tingkap sisi yang lebih besar. Ini sudah tentu akan menghasilkan kabin yang lebih cerah dan terasa lapang lah. Garisan pinggang juga dibentuk supaya lebih lebar dan lebih jelas. Ini trik biasa untuk menghasilkan kestabilan visual. Sebenarnya kereta ini juga mempunyai track belakang yang lebih lebar ya. Kedudukan tapak A-pillar di depan juga sebenarnya telah digerakkan sedikit ke belakang, sekitar 50 mm. Ini untuk mendekatkan cermin ataupun kaca depan tu kepada pemandu dan bila dia dekat akan rasa pemandangan tu lebih luas lah dan juga ianya menghasilkan bonet yang lebih panjang. Dalam dunia kereta ni biasalah panjang kira power lah. Jarak ganda juga dipanjangkan sekitar 35 mm. Reka bentuk jeriji depan telah dipelopori oleh Honda Accord. Honda City juga kita nampak telah menggunakan reka bentuk yang sama dan kini kelihatan lebih mudah difahami lah berbanding sebelum ini dengan yang bercirikan galang krom yang besar yang merintangi seluruh muka kereta tu kan. Itu salah satu ciri yang saya tak pernah faham tentang reka bentuk Honda lah. Honda juga telah mengambil gaya kemas untuk sisi Civic di mana permukaan pintu serta panel depan dan belakang tidak lagi diberikan lipatan-lipatan agresif ataupun lekuk-lekuk agresif untuk menjana gaya muda dan ranggi. Nampak macam little bit force kat situ. Lampu belakang kali ini kelihatan lebih mirip gaya Eropah di mana ianya tirus dan nipis serta direka bentuk panjang ataupun melebar sehingga sebahagiannya berada di depan panel. Jika dibandingkan dengan Civic generasi ke-10, perubahan reka bentuk kabin juga sangat ketara. Kali ini Honda jelas mengambil langkah ke arah falsafah minimalis. Keseluruhan papan pemuka direka bentuk supaya rendah dan menawarkan pandangan ke depan yang tak terhalang. Di samping membuang segala kecelaruan visual yang boleh mencuri perhatian pemandu daripada tumpuan memandu.
Ciri utama reka bentuk papan pemuka ini ialah kemasan sarang lebah sepanjang kiri ke kanan yang menjana karakter utama kabin Civic kali ini. Disebabkan pattern ataupun corak tu halus, kelihatan seperti dan sedikit seperti Honda Civic kali ini, macam sedikit obsesif kompulsif lah. Kemasan sarang lebah ni sebenarnya menyorok corong pendingin hawa, dan penggunaan corak berulang-ulang yang halus tersebut secara sendirinya menghadkan apa yang mereka boleh gunakan sebagai ciri reka bentuk peralatan lain di papan pemuka. Kita lihat kawalan pendingin hawa dihadkan kepada beberapa tombol dan papan maklumat digital, di mana usaha utama dalam reka bentuk ni adalah untuk mencantikkan tombol tersebut, kerana perincian ni nak kena matching dengan tadi honeycomb shape tadi tu. Ini yang menjadikan ini kelihatan halus dan mahal setiap kemasan tu. Sebarang kemasan juga yang berkilau ditumpukan pada garisan tengah tersebut. Kat tempat-tempat lain tak ada berkilau. Kita tengok satu line je daripada pintu masuk ke dashboard, tepi ada kat satu line tu saja yang ada benda-benda yang berkilau, dan juga di center console. Civic 11 ni juga merupakan generasi pertama yang menggunakan skrin digital sepenuhnya untuk paparan maklumat utama pemandu. Reka bentuk grafik untuk paparan maklumat ni kemas dan teratur. Perubahan besar lain ialah penawaran 10 beg udara dalam Civic kali ini. Kalau biasa 6, saya rasa dia tambah 2 lagi dekat bahagian kursi belakang, iaitu airbag sisi untuk kursi belakang. Lagi 2 saya tak pasti kat mana, mungkin juga di belakang kursi depan, macam dalam S-Class. Tapi tak ada pasti pasal tiada bagi gambar dan tak beritahu di mana kedudukan di mana airbag tambahan itu. Di Amerika, kereta ni ditawarkan dalam 2 varian utama. Ini pelancaran ni sebenarnya dikeluarkan oleh Honda of America lah, iaitu Sports dan Touring, di mana versi Sports diberikan kemasan yang lebih ranggi dan Touring pula diberi kemasan yang lebih nampak elegan lah. Menurut Honda, inilah masa depan dari reka bentuk syarikat tersebut. Fokus mereka kali inilah kepada ciri-ciri yang menjadikan Civic model yang berjaya, kekal separuh abad. Dan menurut Honda, ciri-ciri ini ialah keselesaan penumpang dan juga pemanduan. Ciri keselamatan juga dipertingkatkan melalui reka bentuk kerangka yang lebih keras dan kukuh, more rigid and more stiff. Sementara talaan sistem gantungan dan steering diperkemaskan untuk memberi kepuasan kepada pemandu. Antara ciri keselamatan unik ialah penggunaan beg udara reka bentuk baru. Jadi beg udara ini dikatakan boleh mengurangkan risiko kecederaan kepala dan tengkuk. Untuk pemandu diberi reka bentuk macam donat bulat. Jadi bila kita boleh deploy tu, muka kita melekat kat donat tu, dia macam hole dan tidak boleh berganjak ke kiri dan kanan lah. Untuk penumpang depan pula, beg udara ni dia reka bentuk dengan 3 rongga lah. Dia macam peluk kepala lah. So tidak boleh tergelincir ke kiri ataupun ke kanan dan melanggar benda-benda yang keras. Reka bentuk ni sebenarnya telah digunakan dalam Acura TLX dan MDX dan telah memenangi beberapa award keselamatan. Honda Sensing terbaru juga dipertingkatkan dengan ciri baru seperti sudut pandangan yang lebih luas. Tapi yang menariknya, mereka sekarang dah tak guna radar, hanya menggunakan kamera untuk mengesan garis jalan, mengesan papan tanda, mengesan halangan termasuk kereta, lori, pejalan kaki dan juga penunggang kenderaan dua roda, motosikal dan basikal. Sistem kawalan layaran adaptif kali ini ditambah dengan ciri keselamatan kesesakan lalu lintas, dia panggil Traffic Jam Assist. Tak pasti apa maksudnya ni, tetapi saya rasa kemungkinan ini seperti ciri bantuan pemanduan tanpa steering lah. Hands-free driving ketika kelajuan rendah dalam keadaan kesesakan lalu lintas, mungkin hampir sama dengan Sensing Elite yang baru ditawarkan, ditunjukkan, iaitu level 3, tapi dalam keadaan tertentu saja. Di pasaran Amerika, Honda Civic generasi ke-11 ni ditawarkan dalam 2 pilihan enjin, iaitu 2 liter atmospheric dan 1.5 liter turbo, dan pasangan mereka ialah transmisi CVT yang ditelah khas untuk setiap enjin. Versi Sport diberi enjin 2 silinder atmospheric yang menjana 158 kuasa kuda dan sekitar 187 Nm torque. Manakala untuk varian Touring pula diberikan enjin 1.5 liter turbo yang menjana 180 kuasa kuda dan 240 Nm torque.
Beban teknikal utama pada kotak transmisi ialah penggunaan pam hidrolik berkuasa elektrik, electrical hydraulic pump. Ini satu yang baru, ini untuk mengurangkan beban ke atas enjin dan menghasilkan fuel economy yang lebih bagus. Dan juga dikemas kini pada reka bentuk dalaman untuk mengurangkan geseran tambahan, ada tambahan bearing pada the shaft yang akan tengok. Belum ada berita sah bila kereta ini akan mendarat di Malaysia, tapi kalau tahun depan tu tak pelik lah. Adakah awak suka ataupun tidak reka bentuk Honda Civic generasi ke-11 ni berbanding dengan yang sebelum? Kami ada buat poll di page community FTV, jadi anda boleh ke sana untuk mengundi. Kalau awak suka video ni, tekan butang like. Kalau tak suka, tekan butang subscribe. Tak melawak aja. Kalau boleh, kongsikan dengan kawan-kawan dan tolong kita subscribe. Kalau dah subscribe, tekan butang lonceng untuk mendapat makluman terkini bila kita muat naik video terbaru. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insya-Allah.